Facebook ni dia tulis ni ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Jom Masuk IPT Virtual 2021. Okey, untuk pertama sekali sebelum saya mulakan webinar series ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada UPU kerana telah memberi peluang kepada Universiti Melaya, dan bukan sahaja kepada Universiti Melaya tetapi juga kepada semua universiti awam dan agensi untuk bersama-sama berkongsi mempromosikan program akademik yang ada di Universiti Melaya. Okey, sebelum saya mulakan, let me share my screen first. Okey. Alright, okey. Pada pagi ini, saya percaya penonton-penonton yang ada sekali bersama-sama kita pada hari ini bukan saja adik-adik yang tengah bercongak-congak untuk memilih universiti-universiti yang bakal tarikh tutupnya pada hari ini, tetapi juga mungkin ada di kalangan adik-adik, di kalangan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut apa yang ada di Universiti Melaya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan bersama-sama saya sahabat saya pada hari ini, iaitu Puan Nur Fatihah Raudah Arifin, penolong pendaftar di Seksyen Kemasukan dan Pendaftaran Universiti Melaya. Okey, Puan Fatihah, apa khabar? Baik, khabar Puan Titi? Alhamdulillah. Okey, saya perkenalkan diri saya Tuti Haryati Kasim, pengarah di Pusat Pemasaran dan Pengambilan Pelajar Universiti Melaya. Saya selaku panel yang mewakili Universiti Melaya akan bersama-sama dengan Puan Fatihah untuk mempromosikan program yang ada di Universiti Melaya, dan untuk adik-adik bertanya soalan soalan dia, kalau siapa yang ada soalan boleh type dekat Q&A button kat bawah. Puan Fatihah akan tengok dan kami akan cuba jawab. Sekiranya masa tidak mencukupi, adik-adik jangan risau. Kita UM ada booth virtual sekali di program Jom Masuk IPT Virtual 2021 ini. Boleh hadir ataupun boleh pergi ke booth UM. Abang-abang, kakak-kakak ada di booth tersebut menunggu adik-adik untuk menjawab segala pertanyaan mengenai kemasukan ataupun program di Universiti Melaya. Okey, next. Okey. Sebelum saya bercerita ke pasal Universiti Melaya, saya rasa ada lebih baik sekiranya saya memperkenalkan sejarah atau sejarah Universiti Melaya. Orang kata tak kenal maka tak cinta. So Universiti Melaya bermula apabila tertubuhnya King Edward's College of Medicine pada tahun 1905. This is where we started 1905, dan 23 tahun selepas itu kita Raffles College Singapore pula ditubuhkan. Dan selepas 20 tahun lagi selepas itu, maka kedua-dua college ini pada tahun 1949 bergabung. Both colleges bergabung maka tertubuhlah Universiti Melaya. So we are known pada ketika itu sebagai University of Malaya. So that was in 1949, di mana Universiti Melaya telah bergabung antara dua kolej ini menjadi Universiti Melaya dan berlokasi di Singapura. Okey, 10 tahun selepas itu pada tahun 1959 maka tertubuhnya Universiti Melaya kampus Kuala Lumpur tahun 1959 dan 3 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 1992 universiti kampus telah decided untuk berpecah dua, di mana kampus di Singapura akan kekal di Singapura tapi akan menggunakan nama University of Singapore pada ketika itu, ataupun sekarang ni dikenali sebagai National University of Singapore, dan kampus di Kuala Lumpur kekal dikenali sebagai University of Malaya. Pada 1968 pula sebagai menyokong program-program perubatan yang ditawarkan di Universiti Melaya, kita hospital pengajar pertama hospital universiti telah ditubuhkan pada tahun 1968. So Hospital Universiti PPUM adalah hospital pengajar ataupun hospital universiti yang pertama
yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Okey. Beberapa fact satu fakta mengenai Muslim Melayu saya ada tertulis kat situ, saya takkan baca, adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, tapi apa yang saya nak tekan kat sini adalah Muslim Melayu adalah universiti yang pertama tertua di Malaysia, dan Muslim Melayu juga merupakan universiti nombor 1 di Malaysia. Okey. Alright, Universiti Melaya kita ada 14 fakulti. Sekarang ni kita ada 14 fakulti di bawah Universiti Melaya, 2 akademi, dan saya akan terangkan kemudian kita ada pusat akademik, iaitu pusat sukan dan pusat asasi. Kita ada research cluster, kita ada lebih 70 research pusat penyelidikan. Dan kursus yang kita tawarkan lebih kurang dalam 200 termasuk postgrad dan undergrad. Kita ada institut, jumlah pelajar kita pada ketika ini adalah sebanyak 29,000, dan pelajar-pelajar antarabangsa plus minus kita ada dalam lebih kurang 4,000 yang daripada 90 buah negara. Okey. Okey, apakah 14 fakulti itu? Kita ada 14 fakulti, kita ada Fakulti Sastra dan Sains Sosial, Fakulti Alam Bina, Fakulti Perniagaan dan Akuntansi, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Seni Kreatif, Pergigian, Ekonomi dan Pentadbiran, Pendidikan, Kejuruteraan, Farmasi, Bahasa dan Linguistik, Undang-Undang, Perubatan dan Sains. Akademi pula kita ada 2 akademi, iaitu Akademi Islam, Akademi Pengajian Islam dan Akademi Pengajian Melayu. Okey. Dan untuk pusat akademik pula kita ada 2 pusat akademik, iaitu pusat asasi sains ataupun dikenali sebagai PASUM, dan kita ada pusat sukan dan sains exercise. PASUM tidak menawarkan ijazah sarjana muda. So, kita akan konsentrate pada 14 fakulti, 2 akademik dan 1 pusat sukan yang menawarkan program-program ijazah sarjana muda. Institut dan research cluster adalah 3 institut yang ada tertera kat sini adalah institut yang menawarkan program-program pasca siswazah, dan research cluster pula adalah kluster yang ditubuhkan bagi menyokong kecemerlangan penyelidikan di Universiti Melaya. Okey, international student. Berikut adalah international student yang ada di Universiti Melaya setakat 31 Disember. Sepatutnya secara fizikal they are in Malaysia. 1,000 pelajar postgraduate ijazah dasar sepatutnya berada di Malaysia, tapi dengan pandemik sekarang ni mereka ada setengah daripada mereka balik ke negara masing-masing kerana kuliah diadakan secara online. Okey, dan pelajar international pula kita ada lebih kurang dalam 2,800 pelajar, dan kita juga ada tawarkan program mobility yang membolehkan pelajar membuat program inbound dan outbound. Inbound adalah pelajar di mana pelajar-pelajar luar negara yang ada MOU dengan Universiti Melaya datang ke Universiti Melaya untuk mengalami atau merasai pengalaman belajar di Universiti Melaya. Dan kalau dilihat di sini ianya diadakan secara fizikal, dan tetapi disebabkan pandemik pada tahun ini dia diadakan secara online. Kalau you tengok gambar-gambar ni alright, so program outbound pula adalah program di mana pelajar-pelajar Universiti Melaya mengikuti program mobility di luar negara. Okey, kita ada MOU dengan certain universiti di luar negara di mana pelajar-pelajar boleh pergi ke universiti tersebut terbabit untuk bersama-sama mengikuti program mobility. Okey, kalau adik-adik tengok ni antaranya pelajar-pelajar kita yang telah berada di negara-negara luar negara yang ada mempunyai MOU dengan Universiti Melaya. Okey. Okey, so saya cadangkan adik-adik kalau dah masuk nanti, kalau dah dapat kat Universiti Melaya, semak dengan jabatan, semak dengan fakulti sama ada program yang adik-adik
yang adik-adik terima ataupun ikuti ini ada menawarkan program mobility, and of course ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. You kena capai certain credit PNGK yang tertentu sebelum you boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program tersebut. Okay. In terms of accreditation dengan recognition ni, maksudnya akreditasi dengan pengiktirafan Universiti Malaya. Saya mulakan dengan ranking. Macam mana pun kita akan sentiasa terarah kepada melihat ranking. Universiti Malaya adalah pada tahun ini telah mencapai ataupun dirankkan ke tangga ke-65 terbaik di dunia menurut QS World University Ranking. So adik-adik, if you are coming to UM, belajar ke UM, you are actually belajar di universiti ke-65 terbaik di dunia. So tak perlu sampai ke luar negara untuk mendapat pendidikan yang bertaraf dunia. Di Asia pula, menurut QS ranking, QS University Ranking Asia, kita Universiti Malaya berada di tangga ke-9, dan THEA, Time Higher Education pula meletakkan Universiti Malaya di tangga ke-49, dan UI Green Metric kita di tangga ke-32. Okey, ini adalah program-program Universiti Malaya yang berada di dalam top 50 dan top 100. So this is based on QS World University Ranking by subject. Okay. Kita ada beberapa program yang telah diiktiraf berada dalam top 50 dan top 100. So you boleh tengok senarai-senarai program yang telah diiktiraf. Okay. Okey, MQA. Bila bercakap pasal pengiktirafan, bila bercakap pasal akreditasi, kita tak boleh lari daripada MQA. MQA adalah agensi kelayakan Malaysia. Apa yang saya boleh kongsikan sekarang ini adalah program-program di Universiti Malaya yang sedia ada sekarang ini adalah program yang telah mendapat kelulusan MQA. Kenapa MQA perlu accredit, perlu mengiktiraf? Kerana untuk memastikan kualiti pendidikan di Malaysia, pendidikan tinggi di Malaysia adalah pada tahap yang baik, tahap yang standard yang baik. So alhamdulillah program yang kita tawarkan telah mendapat kelulusan MQA. So untuk memastikan program itu adalah program yang telah diiktiraf oleh MQA, lawatilah laman sesawang MQA dan kita boleh tengok kursus-kursus yang mendapat pengiktirafan. Okey. Dari segi pengiktirafan ataupun akreditasi oleh badan-badan profesional, kami percaya satu-satu kursus yang diiktiraf oleh badan-badan profesional memain peranan, boleh memain peranan ataupun membantu satu-satu kursus itu berada di standard yang tinggi. Saya ambil contoh Bachelor of Chemical Engineering. Ia adalah satu kursus atau satu program di mana telah diakkredit oleh Institute of Chemical Engineering United Kingdom, meaning that badan chemical engineering ini mengiktiraf kursus yang ditawarkan, program yang ditawarkan ini, iaitu program chemical engineering. Kita ada banyak lagi. Kalau ada tengok kat sini, tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini, kebanyakan program-program kita memang di-accredit atau mendapat akreditasi, mendapat recognition oleh badan-badan profesional. It is important, adalah penting untuk khusus ataupun program-program yang program-program profesional mendapat pengiktirafan seperti ini. Bukan itu saja, kita ada lagi, kita ada Board of Architects Malaysia, sama ada dalam atau luar negara. These are the courses yang kita telah berjaya dapatkan pengiktirafan ataupun akreditasi. Khusus perubatan di Malaysia, di UM, Bachelor of Medicine and Bachelor in Surgery, MBBS kita, of course, kena mendapat pengiktirafan Malaysia Medical Council. Okay, Bachelor of Accountancy, sarjana muda perakaunan, this is one of the top ataupun kursus yang paling banyak mendapat permohonan, ataupun orang kata kursus popular, dan saya rasa
setaraf lah dengan apa kursus yang popular ini, sebab dia kursus ini diiktiraf oleh 12 badan profesional. Okay, what can you say? Macam memang kalau you lulusan accountancy perakaunan Muslim Melayu, you are salah seorang graduan yang ada kursus yang telah melalui satu kursus yang diiktiraf. Okay, so penting bagi saya benda-benda ini, kursus-kursus diiktiraf oleh badan-badan profesional macam ni. Okay, next. Okay, kita pun ada juga beberapa kursus seperti macam AUMQA Program Assessment, di mana kita telah mendapat juga pengiktirafan untuk kursus Bachelor in Usuluddin, Syariah and Law, English Language and Linguistics, Early Childhood and Education untuk program ijazah sarjana muda. Okay, yang dua kat bawah tu adalah program postgraduate. Okay, kenapa akreditasi, mengapa pengiktirafan ini penting? Saya rasa saya tak perlu baca satu-satu. Yang paling utama sekali, of course, kursus yang diiktiraf, yang mendapat pengiktirafan macam ni adalah satu kursus yang kita tahu standard dia sentiasa tinggi ataupun mencapai satu standard yang ditetapkan. Sebab kalau kita tak capai, kita tak akan dapat pengiktirafan tersebut, kita tak di-accredit. So of course kalau you kalau adik-adik atau ibu bapa dalam proses pemilihan, of course you akan pilih kursus yang di-accredit. So we have quite a number of courses or programs yang kita telah yang diiktiraf. Okay, alright. Sekarang kita balik ke permohonan kemasukan Muslim Melayu. This is the interesting part. Okay, because inilah yang kita nak tengok, kita tak tahu macam mana nak masuk Muslim Melayu. Okay, saya suka nak share kalau adik-adik, puan dan tuan-tuan tahu, kenal siapa Dr. Abdul Kalam ni. Beliau adalah bekas Presiden India dan dia pernah bercakap, dia pernah mengatakan, you have to dream before your dreams can come true. So ataupun anda kena bermimpi ataupun mempunyai impian sebelum impian anda menjadi kenyataan. So it's okay untuk orang kata untuk bermimpi masuk ke Muslim Melayu. Orang kata Muslim Melayu universiti nombor 1 susah nak masuk. No. So bila kita go through nanti program tersebut, kita ada a wide range of kursus dalam universiti yang sebenarnya kita cover everybody. Kita cover everybody. Bagi kita, kalau you layak, you can apply. So remember, ingat, you have to dream before your dreams can come true. So untuk kemasukan kali ini, untuk UPU kali ini, unfortunately sekarang dah hampir pukul 12, adik-adik ada 5 jam je lagi untuk bermimpi. Okay, but still, you can, orang kata, dalam 5 jam tu you boleh buat keputusan lagi. Okay, alright. So next, permohonan kemasukan Muslim Melayu. Okay. Dari segi kategori program pengajian, selain daripada postgrad ataupun ijazah tinggi, kita menerima lepasan SPM dan lepasan SPM dan staraf. Lepasan SPM adalah program pengajian di mana adik-adik lepasan SPM akan memasuki program pengajian peringkat asasi. I'm not going to touch on this sebab adik-adik asasi kita dah selamat berada di Muslim Melayu. Diorang semua dah mendaftar, dah mula pun pengajian kan Puan Fatihah, dah mula Betul. Secara online lah. Okay. Dan secara online. So we not going to touch on SPM. Sekarang ni kita concentrate on lepasan STPM dan staraf. Bila saya kata lepasan STPM dan staraf ni termasuklah matrikulasi, asasi, diploma, ataupun kelayakan lain seperti A-level dan sebagainya. Okay. Bila you lepasan STPM dan staraf, you layak untuk mengikuti program pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Okay. MUET. Ini memang adalah satu syarat kemasukan ke mana-mana universiti. You have to have MUET. Kelayakan untuk pelajar-pelajar lepasan STPM dan staraf, mereka perlu mempunyai kelayakan MUET. Okey, kelayakan MUET ini bergantung kepada program yang adik-adik akan mohon. Okay, so meaning that kita tengok dulu kursus apa, ada kursus yang memerlukan MUET yang agak tinggi dan ada kursus yang tidak memerlukan MUET yang terlalu tinggi. Okay, so dan bagi pelajar-pelajar A-level, IB, Australian Matriculation, mereka boleh dipertimbangkan menggunakan IELTS ataupun TOEFL.
yang ditetapkan dalam syarat khas program. Okey, ini syarat amnesti. Syarat amnesti adalah syarat minimum yang mesti dipenuhi sebelum adik-adik dapat pergi ke memilih program-program yang adik-adik berminat lah. Okay, so saya tak akan go through satu-satu, tapi nanti at the end of the presentation saya akan share QR code mana you boleh scan dan you boleh download buku syarat amnesti ni dan tengok whether or not kelaikan yang ada menepati syarat khas kemasukan program. So tapi kalau tengok saya contoh STPM minimum dia 2.0, so maksudnya ada kursus yang menerima 2.0 PNGK dan of course you kena ada SPM. Okay, you kena ada SPM dan tapi ada kursus juga tapi tak banyak yang mungkin tidak melihat SPM tapi melihat keputusan matrikulasi. So penting adik-adik pergi ke orang kata QR code yang saya akan share nanti untuk you tengok syarat-syarat kemasukan atau ke program-program yang adik-adik minati. Okey. Untuk saluran nanti permohonan melalui UPU kalau masa saya cakap tadi kalau adik-adik ada mimpi, ada impian untuk sama-sama menjadi warga Musim Melaya, make sure bila you buat pemilihan UM adalah di pilihan pertama. InsyaAllah dengan pemilihan program yang betul, dengan kelayakan menepati program yang dipohon dan dengan meletakkan UM sebagai pilihan pertama, you boleh dipertimbangkan. Okay? Dan pertimbangkan, of course, ada a few kriteria lain yang akan dilihat, tapi insyaAllah kalau menepati semuanya akan dipertimbangkan. Okay, dari segi pilihan program, seperti yang UPU telah buat, adik-adik boleh buat beberapa pilihan program lah untuk disusun mengikut priority kan. Okay. Adik-adik, saya suka nak share benda ni lah sebab for the purpose of this presentation sebenarnya kita cuba nak catch tarikh tutup 12 Ogos untuk pelajar-pelajar lepasan STPM dan Staraf. So kursus-kursus pelajar-pelajar boleh kalau yang dah masukkan, dah apply pada bulan Mac lepas, mereka boleh membuat pengemas kinian. You boleh ubah, tapi sebelum ni katalah you salah pilih universiti, kursus tu bukan you nak. Rupanya saya layak buat kursus ni dekat UM. Then you boleh susun balik dan masukkan kursus tersebut sebagai pilihan pertama dengan syarat kursus itu tiada dipanggil untuk temuruga lah. Tapi kalau pelajar-pelajar yang ada kebetulan penonton kat sini dan adalah pelajar-pelajar yang bercadang untuk masuk tahun depan, then bila ada masa UPU dibuka, you boleh masukkan ikut mana-mana kursus lah. Untuk yang ini unfortunately untuk kursus temuruga kita tak boleh nak kemas kini lagi, dan kita patut berterima kasih kepada UPU kerana telah membuka balik permohonan baharu. So bagi adik-adik yang terlepas bulan 3 lepas untuk masukkan memohon melalui UPU, you still have time. You ada 5 jam lagi. Anything can happen in 5 hours. You masih boleh bermimpi lagi, you boleh dream, you boleh membina impian. So impian tu tak semestinya lama. Impian tu mungkin dalam masa beberapa jam saja, okay? So then tengok lepas ni apa yang kami tawarkan dan kalau bersesuaian, okay, make up your mind dan pergi UPU online dan buat permohonan. Okay. Ada beberapa program pengajian bersyarat khas yang di Musim Melaya. Satu ialah MBBS, perubatan di mana adik-adik perlu menduduki ujian BMAT kita panggil, dan kursus ini memandangkan kursus ini adalah kursus bertemuduga dan perlu menduduki syarat khas ini, jadi maka ianya tidak boleh dipilih untuk setakat inilah, untuk kali ini. Alright. Dan satu lagi ialah pengajian bersyarat khas 2, iaitu kursus-kursus kategori pendidikan di mana adik-adik perlu menduduki ujian MATC. Dan ini untuk kursus pendidikan ianya adalah bertemuduga juga. Unfortunately adik-adik tak boleh nak pilih lah setakat ni. Tapi untuk adik-adik macam saya kata tadi, untuk adik-adik yang bercadang untuk masuk tahun hadapan, yes, make sure kalau you nak jadi cikgu,
make sure you alert penawaran ujian Maths ni. Alright? Okay. Kategori program pengajian. Okay, this is interesting part. Okay, lepasan sijil SPM Universiti Melaya macam saya kata tadi akan memasuki program asasi di Universiti Melaya. Dan kita ada 4 asasi sains hayat, sains fizikal, Islam, pengajian Islam dan sains dan pengajian Islam. Okay? So saya tak akan sentuh sangat sebab adik-adik kita ni dah selamat berada di Universiti Melaya dan mula pengajian pun. Okay? Dan untuk lepasan SPM dan staraf, untuk kemasukan akan datang ni Universiti Melaya menawarkan 77 program. Kita ada wide range of program yang daripada sukan hinggalah kepada perubatan, for example, untuk adik-adik pilih. Dia diverse, macam-macam. Dia bukan concentrate on satu. Itu kelebihan dia. Okay. So lepasan SPM menawarkan 77 program dan sijil yang untuk kemasukan ijazah sarjana muda. Okay. Terdapat 4 program bertemu duga kategori pendidikan, iaitu seperti yang saya listkan dekat sini, dan program bertemu duga ini macam saya katakan tadi tidak boleh dipilih ataupun dikemaskini untuk sehingga untuk kali inilah. Okey, dan 15 program bertemu duga lain yang bukan pendidikan ialah these are the program, in other words, program-program ni pun ada tak boleh nak pilih, tak boleh nak kemaskini ke sistem BPO. Okay. Okay, untuk lepasan diploma dan staraf, bagi adik-adik yang membuat permohonan baru, make sure these are the dokumen yang you kena semak, yang you kena upload untuk tujuan semakan dan pengesahan. So again, saya nak bagi tahu, we still have 5 hours. Okay. Okay, program pengajian ijazah sarjana muda. Okay. Lepas saya terangkan ni, saya akan terangkan 77 program yang ditawarkan dan basic apa orang kata kelayakan dia. Again, adik-adik kena pergi balik scan syarat kemasukan sebab setiap program ada syarat kemasukan khas. Okey. Macam saya terangkan tadi, 14 fakulti, 2 akademi dan 1 pusat akademik menawarkan program ijazah sarjana muda. Okey. Ini saya ringkaskan yang tadi, 77 program, 19 bertemu duga dan 58 tidak bertemu duga, yang mana adik-adik boleh tukar, kemaskini ataupun bagi yang membuat permohonan baharu boleh pilih 58 program ini. Okey, then saya mulakan dulu dengan Akademi Pengajian Islam atau kita kenali sebagai APIUM dan Akademi Pengajian Melayu APM. Okey. Program-program di bawah Akademi Pengajian Islam ini memerlukan 3.0 PNGK. Ini adalah program-program dia berserta dengan tempoh pengajian dia, dan untuk program yang ke-6 dan ke-7 memerlukan Maths, dan which mean adik tak boleh pilih untuk pemilihan kali ini. Okey, pengajian Melayu, yes, you can choose 4 program ni, you capai 3.0, you boleh pilih. Okey. Okey, fakulti alam bina. Untuk fakulti alam bina, okey, kita ada 14 fakulti. Untuk fakulti alam bina, kita ada 5 program. So program 1 seni sarjana muda sains seni bina memerlukan adik-adik untuk lulus ujian melukis, dan semua program ini ada syarat tambahan di mana tiada masalah penglihatan, pendengaran atau keupayaan fizikal. Program sains seni bina adalah salah satu daripada program yang popular dan mendapat banyak permohonan. Dan unfortunately dia adalah program bertemu duga. Untuk kemasukan akan datang ni adik-adik tak boleh nak kemaskini lah. Okey, farmasi pun sama, one of our popular program, 4 tahun, tapi PNGK diperlukan adalah 3.8 dan syarat tambahan tidak buta warna. Okey, kejuruteraan. Macam saya terangkan tadi, kejuruteraan kita adalah salah satu daripada kejuruteraan kita adalah in top 50 and top 100. So kalau adik tengok yang merah tu berkehendakkan adik-adik tidak rabun warna. Tapi untuk pemilihan, untuk permohonan baru, adik-adik boleh pilih kelima-lima program ini. Okay. Pergigian, again ini pun salah satu program yang menjadi yang popular di kalangan pemohon-pemohon.
So sarjana muda pergigian kita memerlukan tempoh selama 5 tahun, PNGK 3.8 dan disahkan sihat dari ketidakupayaan fizikal, mental serta daripada penyakit berjangkit. Okey, fakulti perubatan. Okey. Kalau direngkan, of course MBBS is one of our top, the most popular program, dan PNGK yang diperlukan adalah 3.8. Untuk program-program yang popular ni, walaupun dia punya PNGK adalah 3.8 ni, sebab mungkin permohonan ada banyak, ada kemungkinan PNGK dia akan apa orang kata, sebab kita akan milih mengikut merit lah. So tapi minimum dia masa mencapai 3.8 you dah boleh mohon. Okey. Bio perubatan 3.3 dan sains kejurawatan 3.0. Okey. Fakulti Sains ada 11 program. Semua program adik-adik boleh pilih sekarang. Duration dia 4 tahun dan kecuali program ke-10 di mana ia memerlukan adik-adik untuk menduduki ujian METSI. Okey. Dan satu lagi program dia adalah sarjana muda actuary. PNGK diperlukan adalah 3.5. Okey. Okey. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Lately ni program kejuruteraan perisian, kepintaran buatan adalah program yang menjadi pilihan ramai. Okay. So PNGK dia 3.0 dan semua kursus ini tiada temuduga, which mean adik-adik boleh pilih. Adik-adik boleh pilih dan kursus-kursus ini dan masukkan dalam pilihan adik-adik dalam borang UPU nanti. Okay. Fakulti Sastra kita ada 12 program. Semuanya 7 semester, 3 tahun setengah dan tiada temuduga, you can choose mana-mana 12 daripada program ni. Okey, bahasa dan linguistik kita perlukan PNGK 3.0 dan 2.7, tapi untuk program-program 2.7 tidak bertemuduga. Ini tidak bertemuduga. Maaf saya lupa nak ni, program-program ini tidak bertemuduga, adik-adik boleh pilih. Dan program ni boleh dipilih. Alright. Okey, Fakulti Ekonomi sarjana muda ekonomi 3 tahun setengah dan perkhususan dia seperti yang tertera. Okey, perniagaan dan perakaunan ini pun sama. Perakaunan aliran sastra adalah merupakan khusus yang saya cakap tadi yang mendapat permohonan yang agak tinggi lah. Perakaunan dan unfortunately kesemua program di bawah fakulti ini adalah bertemuduga. Okay, Fakulti Pendidikan, TESOL memerlukan METSI tapi you still have pun semua program ini bertemuduga dan adik-adik tak boleh nak masukkan dalam pemilihan. Okay, Sarjana Muda Undang-Undang pun sama, PNGK 3.3, 4 tahun dan dia adalah kursus bertemuduga. Okay. Okay, walaupun kursus ini adalah kursus bertemuduga, tapi saya suka nak apa orang kata nak share kat sini. Fakulti Seni Kreatif boleh menerima pelajar-pelajar dengan PNGK 2.0. Mesti kata kenapa rendah sangat? Okay, you kena faham muzik, drama, tari, it has to come together dengan bakat. Okay, you dapat 4.0 pun tapi you nak ambil tari tapi tangan you keras pun saya rasa tidak sesuai lah untuk memohon sarjana muda tari. Okay, so ada exceptional kat sini untuk pelajar-pelajar yang tahun hadapan, for example kalau mereka nak mohon kalau dengan PNGK ini boleh dengan syarat you ada bakat, you dapat proof buktikan you ada bakat. Okey. Dan akhir sekali pusat sukan dan sains exercise pun sama seperti seni kreatif tadi, kita cakap bakat jugalah, bakat in the sense of bakat dalam bidang sukan. You kena tunjukkan you ada kemahiran atau bakat dalam sukan, walaupun PNGK U 2.0 kalau you boleh buktikan you boleh mendapat, boleh apply program-program ini. Alright, so dah complete, saya dah ceritakan 77 program, ada 58 yang adik-adik boleh pilih sekarang. What is next? Apa nak buat? Okay, ingat tak tadi saya ada cakap pasal saya ada cakap you have to dream before your dreams can come true. Okay, you kena bermimpi, kena membuat impian sebelum impian tu jadi kenyataan. Tak bermimpi, tak ada impian, you tak boleh nak capai. So, what you have to do next ialah you kena chase your dreams lah. Saya tahu tarikh tutup dia adalah hari ini pukul 5 petang. No, it's okay. Don't wait till the dreams come true. You chase your dream. 5 jam pun still boleh. So,
bagi saya walaupun 5 jam, yang pentingnya kursus yang you pilih tu adalah kursus yang menepati kelayakan you, dan menepati kelayakan dan that's it, dan apply dan letakkan sebagai pilihan satu. So insyaAllah you will be part of us, warga UMC Melaya. Okay, ini yang saya terangkan tadi. Tarikh tutup dia hari ini 12 Ogos pukul 5 petang. We still have time. Okay, untuk adik-adik yang ada kesempatan atau mungkin macam saya kata tadi yang bercadang untuk masuk akan datang, kita ada series of webinar yang mana kita jemput pakar-pakar, kita jemput dekan ataupun timbalan dekan daripada fakulti-fakulti untuk bercerita pasal program yang mereka ada, peluang pekerjaan. So kalau adik-adik nak tahu lebih, you can scan ataupun you can go to our YouTube channel, Study Uni Melaya, dan you boleh ambil, take your time sebelum tidur malam-malam, tengok, buka webinar, oh aku nak buat engineering, kita tengok, kita dah ada satu engineering, kita dengar macam mana Profesor Madya, Dr. Suwana ni bercakap, apa peluang di UMC Melaya, apa peluang daripada fakulti, apa yang best pasal fakulti kejuruteraan, for example, kejuruteraan, sebab banyak dibincangkan. So you just pergi ke YouTube channel kita, Study Uni Melaya, dan tengoklah, kita ada banyak series. Okay, alright, sebelum kita beralih kepada apa orang kata Q&A, saya suka nak share sedikit kemudahan dan facilities. Mungkin kemudahan dan facilities Uni Melaya tidak sehebat universiti lain sebab kami adalah universiti yang tertua di Malaysia. Okay, bila tertua tu, you tahulah, you fahamlah, tapi please, kami committed dalam memastikan semua pelajar kami selesa bila belajar, dan kami akan memastikan walau setua mana pembangunan kami akan pastikan ia dalam keadaan yang baik. Trust me, you come to Malaysia, you come to UM, you akan tengok macam mana kemudahan yang kami jaga. InsyaAllah boleh diguna pakai lagi walaupun bangunan tersebut adalah bangunan yang sudah lama. Okay. First kali saya, kalau siapa yang kenal UMC Melaya, dia kena kenal DTC. DTC adalah salah satu National Heritage, telah digazet sebagai National Heritage, dan bangunan ini macam iconic building UMC Melaya lah. Dan satu lagi saya nak tunjuk adalah pintu gerbang UMC Melaya lah. Saya rasa pintu gerbang UMC Melaya adalah satu pintu yang semua orang yang di UMC Melaya kena lalu. Okay? So macam mana you kena lalu? So saya sertakan juga gambar kat bawah tu, pintu gerbang yang belum jadi gerbang tu pada tahun 1979. Nampak kan? Guard house kat tepi tu still sama. Okay? Alright, so adik-adik mesti tak lahir lagi kan zaman ni sebab the photo was taken in 1979. Okay. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, bangunan lama yang masih tersegang indah. Saya dimaklumkan yang Profesor Engku Aziz pernah mengajar di salah satu di Dewan Kuliah fakulti ini. So bangunan ini is a very old building, very nice, yes, iconic building, memang cantik dan terjaga. Dan di sebelahnya ada dua bangunan yang saya nak bagi tahu, walaupun UM tua, kita ada bangunan baru. Mercu Alam Bina adalah very new building. Kalau you pergi memang cantik. There is a very new building. Begitu juga bangunan Tan Sri Azman Hashim, very nice building yang menempatkan fakulti perniagaan dan pentadbiran. Okay. Saya cakap tadi kan kita ada bangunan lama kan, Fatihah kan? So ini saya kasih contoh dewan kuliah kita, yang mana satu dewan kuliah yang baru dan satu lagi dewan kuliah yang lama. Tengok, nampak kan old style dia, kursi duduk dia tak boleh nak ni, kena advantage. Yes. So tapi kami committed dan memastikan kemudahan, keselesaan, dan ia sentiasa dijaga. Okay? So don't worry adik-adik, walaupun masih tua, still boleh belajar lagi. Okay? Okay, ini dulu auditorium. Saya suka nak share auditorium lama, auditorium baru di kita, dan tengah-tengah tu sebenarnya adalah auditorium panggung eksperimen kita. Tapi telah diberi nafas baru. Okay,
Okey, ini adalah asrama. Kita ada 13 asrama yang menempatkan pelajar-pelajar ijazah dasar kita. So kalau adik-adik datang, kalau insya-Allah kalau tak ada pandemik, di sinilah adik-adik akan ditempatkan. Kita ada 13 asrama, yang 13 ni baru. Saya rasa insya-Allah akan buka bila pandemik ni selesai. So saya mintalah supaya kita sama-sama berdoa supaya pandemik ini cepatlah berlalu. Saya pun tak sabar nak tengok kampus yang meriah. Saya rasa dah setahun lebih dah kampus kami kosong. Saya rindu sangat nak tengok-tengok adik dalam kampus. Nanti kalau dah sampai siapa diterima masuk ni, please drop by dekat office kami, pusat pemasaran dan pengambilan pelajar. Kita adalah one stop center untuk student-student datang dan lepak. Say hi to us, okay? Okay, ini pula kemudahan sukan. Kita ada stadium, kita ada sports, kita ada turf, dan kita ada banyak lagi. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini, tapi kita ada kemudahan-kemudahan ini. Okay, library pun sama. Library kita library lama, library yang agak tua, tapi again kami akan pastikan keselesaan pelajar dan di-maintain dan sentiasa orang kata di-maintain supaya pelajar boleh sentiasa menggunakan library ni. Semasa pandemik ni, library ni kosong lah. So saya harap cepat-cepatlah dia masuk kampus. Kampus pun dah macam tak sabar nak terima you all. Okay? Alright, so ini antara bukanlah kemudahan. Kita ada museum arts, Asian arts, kita ada Museum Melayu Arts Gallery, dan kita ada rimba ilmu. Adik-adik mesti tak tahu kan, dalam UM ada satu rimba ilmu yang penuh dengan flora dan fauna. Bila you masuk ada air, ada air mengalir dan macam-macam. Ada pokok pelbagai jenis spesies yang di-maintain, dan setiap pokok, setiap tumbuhan ada dalam tu dinamakan dengan nama saintifik sebab dia berupa rimba botanic garden yang berupa yang berilmu. Satunya di Klang Valley kalau tak salah. Yes, betul. So dan ia very nice, redup sangat, dan banyak nyamuk, tapi orang jogging dalam tu. So you pakai baju lengan panjang, dia masuk dalam tu. You betul-betul berada dalam orang kata macam hutan lah, hutan kecil, hutan yang tak tebal. Okay, datang UM nanti, make sure you pergi rimba ilmu. Okay? Alright, okay. Macam saya cakap tadi, scan kat sini, you akan boleh download syarat kemasukan program buku ijazah syarat kemasukan ini, dan you akan tengok setiap satu mempunyai syarat-syarat kemasukan khas ni Puan Fatihah syarat khas. Yes. Setiap fakulti berlainan. Saya kasih contoh kalau you memohon undang-undang, muat you kena tinggi. Compare dengan you memohon fakulti pengajian Melayu, you tak perlu memerlukan muat yang kelaikan muat yang tinggi lah. Itu antara contohnya lah. Alright, so katalah sekarang dah tak cukup masa, you want to know more about Museum Melayu, scan kat sini, isi maklumat, nanti kami akan go back to you, kami akan reply, dan kami akan tell you more about Museum Melayu. Okay. Dan ini untuk adik-adik, kita ada abang-abang yang bersedia. Yang abang-abang kita ni dah bersedia, sekiranya you all ada pertanyaan ke, you boleh email mereka. Kita ada Encik Mahathir, kita ada Encik Irsyad, dan kita ada Encik Adi Yusran. Mereka lah yang kalau ada pertanyaan yang pergi kepada pusat pemasaran, mereka lah yang akan menjadi kita punya frontliner, akan berdepan dengan you all dulu, menjawab pertanyaan you all dulu. So you email diorang. Kalau katalah you tak dapat nak email diorang, tak nak lah, nak dengar juga diorang cakap, okay, saya rasa you all pun tahulah, Museum Melayu kita dalam proses lockdown sekarang ni. Kalau kita bekerja pun kita bukan full capacity. So kita dah sediakan, you scan kan Calendly kat bawah ni, you boleh pilih tarikh consultation yang you nak berbincang, itu meminta khidmat nasihat daripada kami. So you scan yang tu, you set masa,
So kita boleh buat Google Meet consultation. Okay? Alright. Ini adalah media sosial rasmi. Sekiranya adik-adik ingin memohon kemasukan Musim Melayu. Memohon tu maksudnya ingin mengetahui program-program dan tahu apa yang ada di Musim Melayu. Ini adalah media sosial rasmi untuk kemasukan ke Musim Melayu ataupun media sosial rasmi pusat pemasaran dan pengambilan. Okay? So saya rasa itu sahaja. Again, saya nak bagi tahu kita ada, saya nampak Puan Fatihah, kita ada a few Q&A questions dalam tu. Okay, Puan Fatihah dah ready dah. Dan again, kalau tak sempat jawab semua ataupun macam tak puas lah dengan jawapan Puan Fatihah ataupun saya kan, don't worry, abang-abang dan kakak-kakak dekat booth UM ada. Diorang akan bertugas sampai petang ni. So before UPU tutup, diorang ada kat situ, go and see them and tanya diorang. Okay, saya rasa itu saja dan kita buka untuk Q&A Puan Fatihah ya. Saya sharing sekejap ya. Okay, alright Puan Fatihah. Okay, so sekarang ni kita nak soalan yang saya nak answerkan. Puan Tuti, kalau kita boleh tengok ni kita ada 27 soalan. Okay. So sekarang ni kita answer dulu satu-satu, yang mana kita boleh answer lah. So pertama daripada Anonymous, tidak ada nama, dia nak tanya berkenaan program sarjana muda Sains Mikrobiologi dan Genetik Molekul tu adalah program baru atau tidak. Ya, dia sebenarnya adalah program yang dijumutkan. Sebelum ni kita ada program sarjana muda sains mikrobiologi sahaja dan program sains genetik molekul berasingan. Tetapi mulai tahun ini dia adalah dijumutkan disekalikan maksudnya, iaitu dinamakan sebagai program sarjana muda sains mikrobiologi dan genetik molekul. So dia ada dua komponen lah. Program baru, program lama yang dibarukan. Ya, program lama yang dibarukan hasil daripada semakan kurikulum lah. Okay, yang seterusnya, selamat pagi Madam, saya nak tanya peluang nak masuk Bachelor Degree in Electrical Engineering lepasan diploma tinggi ke tak? Sebab saya dah memenuhi syarat-syarat. Ya, sekiranya dia macam dah memenuhi syarat, permohonan memang boleh, saudara-saudara boleh memohon, tetapi kita bergantung kepada merit. Sekali lagi sistem, sebab ini program bukan bertemu duga dan ia adalah daripada tapisan merit di UPU lah. Maksudnya dia bergantung pada jumlah permohonan dan juga merit yang dicapai oleh saudara-saudari masa-masa memohon lah. Maksudnya 90% markah akademik dan 10% markah kurikulum untuk STPM dan metrik. Untuk diploma setaraf, ia adalah dipilih ataupun disaring oleh fakulti kejuruteraan itu sendiri ataupun PTJ yang berkenaan sendiri. So selain itu ada juga pertanyaan, adakah kos kaunseling perlu temuduga? Macam Puan Tuti kata tadi, ya, program kaunseling adalah program bertemuduga dan ke mana-mana program bertemuduga ini tidak boleh lagi dimohon kerana exercise temuduga telah pun dijalankan lah. So boleh lagi memohon, walau bagaimana boleh lagi mohon untuk tahun hadapan. Okay. Okay, dia juga ada tanya pertanyaan tadi daripada ada tak selain pada macam Puan Tuti dia bagi tahu tadi, fakulti perniagaan semua ada brand macam accreditation dia semua kan. Dia tanya ada fakulti ekonomi ada tak macam apa branding ataupun accreditation. Sebenarnya setiap satu fakulti ni dia ada dia punya apa panggil standardized dan juga kita memenuhi MQA lah. Seminimumnya adalah setiap program di UM ni telah diluluskan oleh MQA dan saudara-saudari para pemohon tidak boleh tidak perlu merasa khawatir lah sekiranya selepas nanti memenuhi ataupun melengkapkan program pengajian ijazah sarjana muda ni, program ini diiktiraf kerana kita telah mendapat kelulusan MQA. So ada lagi ke soalan lain? Sekejap ada lagi yang bertanya iaitu okey, kalau berkenaan dengan percentage ataupun kemasukan kekosongan, ini adalah bergantung kepada kelulusan oleh pengurusan atau senat universiti dari setiap tahun dan ia adalah bergantung kepada kelulusan senat. Kita benda ni adalah
kita tidak boleh bagi tahu setiap tahun tu adakah dia menaik ataupun menurun sebab dia bergantung kepada kelulusan Senat. Setiap program kita benda tu kita tak boleh nak jangkakanlah berapa permohonan atau seated yang kosong lah. Bolehkah saya tanya, saya boleh pilih untuk tinggal di asrama UM atau tidak? Puan Tuti macam mana? Ada tak jawapan ni? Dia untuk pelajar ijazah sarjana muda memang priority given to pelajar barulah. Tapi untuk sekarang ni kami tak boleh nak cakap apa-apa lagi lah sebab pembelajaran adalah secara online. So, sehingga satu tahap di mana pelajar-pelajar dah boleh masuk kampus, kita akan buat announcement dan of course kita akan priority kita adalah pelajar-pelajar barulah. Lepas tu dia tanya satu hostel tu berapa penghuni, dia bergantung kan Puan Tuti. Maksudnya setiap kolej kediaman dia ada 2 orang satu bilik, ada 4 orang satu bilik. Setiap kolej kediaman tu pun ada juga senior, boleh berjumpalah dengan senior-senior kalau kata dibenarkan untuk masuk ke kampus nanti, akan berjumpa dengan senior-senior dan kita ada program-program khusus di dalam kolej tu sendiri dan aktiviti kolej lah. Macam contoh kita ada OPKIM kan Puan Tuti, kita ada apa lagi maksudnya dengan abang-abang dan kakak-kakak di kolej kediaman lah. So kita just minta agak pandemik ini cepat amin. Lalulah supaya kembali normal. Kita pun ada sukan Universiti Melayu. Dan yang untuk seni kreatif tu kita ada FESCOM. FESCOM tu untuk Convocation Universiti Melayu. Dan kita ada juga Feseni. Yes. Nampak dah 2 tahun kita tinggalkan Feseni, kita rasa merindui Feseni tu. Kita dah 2 tahun tak ada FESCOM. Pesta convocation. So kita haraplah semua ini cepat kembali pada normal lah. Alright. So kita dah sampai masa ke? Ada lagi masa? Kita ada lagi soalan ke? Kalau saya boleh bacakan soalan lain lebih detail. Okey, pemprosesan, dia tanya pasal proses UPU tu lah. So proses UPU macam saya terangkan tadi adalah program, sebab sekarang ni kita bercakap tentang program tidak bertemu duga. So program tidak bertemu duga sekarang ni memang memakai sistem merit yang seperti mana yang boleh adik-adik semua pergi ke laman web UPU. Dekat situ ada perkeliling di mana di situ UPU telah nyatakan bagaimana cara pemilihan, siapa yang layak untuk lepasan diploma dan juga lepasan STPM Matrik. Memang dah ada perkeliling, boleh dapatkan perkeliling tu di laman web UPU tu sendiri. Macam mana sistem untuk program tidak bertemu duga ni dibuat ataupun ditapis lah. So selain tu saya juga berharap agar adik-adik ada lagi masa 5 jam dan pastikan UM merupakan pilihan pertama, dan jangan takutlah macam Puan Tuti kata tadi, don't be afraid to dream, sebab macam contoh dari segi pengalaman saya sendiri, saya juga alumni Universiti Melayu. Saya memohon program Universiti Melayu bukan maksud saya pilihan 1 hingga 3 tu pilihan UM saya lah, tapi saya berharap akan dapat masuk dan alhamdulillah dapat masuk dan kemudian saya bekerja di Universiti Melayu. So banyak saya rasa ada cerita-cerita kan alumni yang juga boleh bekerja di Universiti Melayu balik. Cakap pasal alumni ni Fatihah, untuk adik-adik yang ada dekat yang bermimpi berimpian untuk datang ke Universiti Melayu. Sekiranya adik datang ke Universiti Melayu dan bergraduasi, maksudnya adik-adik akan menjadi alumni sama seperti saya to name a few, Tan Sri Zeti Aziz. Kita ada 3 PM yang PM yang serve sebagai PM sebelum ni yang merupakan adalah alumni Universiti Melayu. Kita ada Tun M, kita ada Tun Abdullah Badawi, ada Muhyiddin Yassin, they are all our alumni. Okay? Dan kita ada ramai lagi India kawan semua kan. Dan kita juga ada sportsman dan sportswoman yang pandai letak. Wendy Eng itu Datuk Minarwan, itu semua Shalin Zulkifli. Kita punya alumni. Bowling, yes. These are all our alumni. So macam Puan Nur Fatihah so alumni UM. So I mean you can dream, be part of us. You can dream. Masuk UM is okay. You still have 5 hours. Bagi yang bagi yang 5 jam ni untuk yang
nak masuk bulan kemasukan Oktober nanti. Yes, you have 5 hours. Tapi bagi yang out there yang still ada masa, no, you still have a lot of time to dream. Okay. Boleh datang ke UM macam saya share tadi, boleh cari abang-abang tadi, abang-abang kita tadi, boleh set appointment. Pergi ke booth kita sekarang, virtual booth kita masih lagi. Virtual booth, virtual booth, abang-abang dan kakak-kakak semua menunggu di situ. Alright? Okay, so ada soalan lagi, Fatihah? Soalan, kejap. Kebanyakannya bahasa proses temuduga ataupun proses pemilihan lah. So itu yang saya bagi tahu tadi, kita boleh lihat di perkeliling di UPU. Tapi macam ada tanya juga soalan yang apply di faculty science, mostly college akan dekat our faculty, dekat dengan faculty atau tak. Dia macam ni, dekat UM ni kita, kalau dia sebenarnya UM ni tak adalah sebesar maksudnya dari segi kita bandingkan dengan UA lain, tapi dia tak adalah dekat sampai boleh berjalan kaki. Kita ada juga sediakan bus, shuttle bus secara percuma. So shuttle bus ni diuruskan oleh pihak Hal Ehwal Pelajar, dan kita juga ada klinik kesihatan di bangunan di fakulti Sains Sosial, dan kita juga ada kafe di library kita memang ada tempat untuk yang facility library kita telah dinaik taraf, dan kita ada lebih kurang bukan saja fakulti library yang central, kita ada fakulti perubatan, contohnya perpustakaan di fakulti perubatan, kita ada perpustakaan di fakulti undang-undang, dan saya rasa di setiap PTJ atau fakulti kita ada perpustakaan sendirilah, di mana di situ disimpan tesis dan juga kerja-kerja ilmiah untuk setiap fakulti itu sendirilah. So memang sebab itu Universiti Melaya sebenarnya, walaupun kita cuba provide dari segi facility dan juga facility dan juga benefit, dan juga macam contoh untuk kemudahan para pelajar lah. Okay, alright. So saya sebelum ni kan, kalau tak ada soalan ke, saya suka nak sebelum ni lah, orang selalu cakap nak masuk Universiti Melaya ni mesti 4 flat. Masuk Universiti Melaya ni mesti 4 flat. Adik-adik, tidak semestinya, tapi macam Puan Fatihah cakap tadi, it depends dengan kursus yang adik-adik pilih. Kalau kursus yang agak kompetitif tu lah orang cakap. Kompetitif, of course, automatically those yang ada 4 flat, chances to be accepted lebih tinggi daripada pelajar-pelajar yang yang dapat 3.8 for example untuk permohonan MBBS katakan kan. Dan juga BMAT lah, macam contoh MBBS tadi, dia ada lagi satu saringan, dia kena tengok macam tadi Puan Titi kata syarat khas. So syarat khas dia adalah BMAT. So BMAT tu dia kena lepas, dan juga temuduga. So dia kena lulus temuduga, syarat BMAT dia lepas, dia juga 4 flat, sebab permohonan sangat kompetitif. Kita buat ni sebab dia adalah permohonan yang sangat kompetitif. So sebab tu kita kena buat tapisan dan boleh berhubung berlanjut dengan fakulti lah. So saya suka, saya nak betulkan lagi, tak semestinya 4 flat. Kita ada very wide range of kursus, program yang boleh dipilih, yang tidak semuanya memerlukan 4 flat. Of course, kalau you dapat 4 flat, chances you to be accepted higher lah. So itu lagi, ada lagi soalan ni? Cuma saya nak juga highlight kan, yang kita di Universiti Melaya ni ada juga kemudahan untuk OKU ataupun orang kurang upaya yang terbaik lah. Maksudnya dari segi kita ada juga untuk pembaca, contoh yang pembaca untuk braille, kita juga kemudahan OKU yang baik, dan juga kita ada sekretari OKU. Selain itu kita juga ingin dari segi macam tadi Puan Tuti kata, tak semua program ni memerlukan 4 flat. Basically aliran sains di Universiti Melaya memang dia punya program itu kompetitif, tapi kita ada juga aliran sastra yang tidak kurang hebatnya. So maksud saya macam contoh aliran sastra yang tidak kurang hebat, kita ada program dari segi contohnya di sosial sastra dan sains sosial, program 2U to I, kita ada program media di mana kita ada matching dengan industri, dengan untuk 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. So macam contoh program media adalah 2U to I. Kemudian kita juga ada program yang saya rasa tidak kurang hebatnya, program TESOL untuk pendidikan. Kita juga ada program selain tu program contohnya di API. API juga menawarkan program-program yang yang telah dilulus untuk NQA dan kompetitif juga.
Okey. Okey, sebelum saya akhiri kita punya Q&A ni, saya rasa again saya nak bagi tahu adik-adik semua, saudara dan saudari sekalian, kalau tak sempat persoalan dijawab di sini, mohon untuk adik-adik semua pergi ke booth dan saya suka nak maklumkan sebarang pertanyaan boleh juga di email kepada kami study@um.edu.my. Email us, kami akan jawab. So ingat study@um.edu.my. Okay. Kat situ ada brochure kan Pak Tuti? Kat mana? Ada brochure dekat study@um tu. Boleh pergi website. Boleh download brochure semua. Yeah. So you can go to our website, you can email us ataupun you can set the appointment with us. So ada banyak means, ada banyak cara untuk you ni paling mudah sekali nak cepat abang-abang dan kakak-kakak di booth virtual. So saya rasa itu saja. Is there anything else Puan Fatihah? Tak ada, cuma tadi ada satu soalan dia tanya bila result UPU akan keluar. So untuk result UPU yang perdana ni dijangka adalah minggu ke-3 September. Tapi apa-apa pun adik-adik, saudara-saudari boleh pergi ke laman web UPU lah. Kat situ ada hebahan secara rasmi. Itu jangkaan adalah minggu ke-3 September lah. Cuma tarikh tu akan diumumkan secara rasmi oleh pihak UPU lah. Okay. All the best. Good luck kepada semua. Yes, good luck. Dan boleh pergi ke virtual booth kita dan juga berhubungan pihak MRC untuk pertanyaan lanjut. Right, kita dah sampai ke penghujung session Terima kasih semua atas kerana joining us dekat sesi webinar ni. Saya akhiri program ini dengan video Pushing the Boundaries. Saya harap dengan video ini memberi inspirasi kepada para pelajar untuk come and join us to UM. Make sure you pilih UM sebagai pilihan pertama. Okay? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is it that we come here to do? Here, where fear is afterthought. Where every day brings a new spark. A new chance of building a future. Made by those willing to push boundaries. By those willing to work selflessly. Because that is what we come here to do. To create a future, not just for ourselves, but for humanity. It is in the instruments we hold, the tools we use, the focus we apply, the books we learn from, the effort we put in, the tides we ride, and the advance we make. That we can wear these faces, proud faces, bright faces, hardworking faces. Our faces that radiate with happiness in the knowing that what we do here at University Malaya is learn, advance in our knowledge, for the nation and for the development of humanity, with integrity, with creativity, with open-mindedness. Whether it be through research or our education, we do it together. And when we succeed, we ride the waves again, creating newer, bolder ideas as a team and with like-minded individuals. Remembering our first day here and why we set out on this journey. Remembering who we do this for. The future we're building. The lives we're saving. This is us. And these are the victories worth celebrating over. This is what we come here to do.